selamat pagi. Bersama saya Nala Huda di Awani Pagi bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli dalam segmen khas Realiti Rakyat. Kerana penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Kerana kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga adalah penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kekusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, di Realiti Rakyat kami melihat kepada impak PKP ini daripada berbagai aspek dan antaranya adalah aspek pendidikan dan bagaimana agaknya pelajar akan menyesuaikan diri dengan normal baharu pasca PKP. Dan sementara kita membincangkan tentang cabaran untuk membuka semula ekonomi ini bawah PKPB, kita juga perlu turut mengutamakan keselamatan dan kesihatan seluruh rakyat dan ini juga menjadi cabaran buat institusi pendidikan. Bagaimana untuk teruskan pembelajaran dan pada masa sama memastikan kesihatan pelajar dan juga guru diutamakan. Dan pagi ini bersama kami Abdul Muttalib Muhammad Ali, merupakan Presiden Pengamal OSH Occupational Safety and Health Pahang, untuk menceritakan tentang pengurusan pusat tahfiz secara selamat dan menyesuaikan diri dengan normal baru pasca PKP. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naila dan Hafizi, apa khabar? Ya, khabar baik. Terima kasih bersama kami di Awani Pagi dan kita nak terus bincangkan tentang kesan PKP ini dan juga bagaimana untuk mengadaptasi kepada normal baharu kepada satu aspek yang mungkin kita terlepas pandang sedikit, iaitu melibatkan pusat tahfiz dan madrasah, merupakan institusi pendidikan yang amat penting, yang amat prominent di masyarakat kita. Jadi kita juga sedia maklum, kami difahamkan ada satu kluster yang dapat dikesan melibatkan sebuah pusat tahfiz di Lancang Temerloh Pahang. Jadi apa saranan pihak OSH sendiri dalam pengurusan pusat tahfiz ini ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Bila kita berbicara tentang COVID-19 ni, dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini dipanggil risk. Bila ada risk, pasti akan ada opportunity atau peluang untuk menambahbaikan. So, dalam konsep pengurusan pendidikan tahfiz, memang kita kena ambil beberapa langkah mengikut hierarki kawalan yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. So, sebelum itu, pihak tahfiz perlu membuat pertama sekali respon. Apakah analisa impak yang berlaku pada tahfiz mereka. Yang kedua, dia orang kena buat susunkan strategi transformasi kepada new norm. Yang ketiga ialah adakah transformasi ini boleh diaplikasikan, diadaptasikan dalam pendidikan dalam bentuk norma yang baru. Oleh yang demikian, tuan-tuan, macam apa yang kita nak kata, DOS sendiri telah pun menggariskan, iaitu dipanggil prinsip pencegahan. Pertama sekali, boleh tak risiko ini dihapuskan? Kalau risiko ini tidak dihapuskan, macam mana kita nak buat penilaian risiko? Apa yang kita boleh buat penilaian risiko terhadap ini? Dan macam mana kita nak kawal risiko daripada punca? Contohnya sekarang, norma sebab anak-anak tahfiz ni ataupun tahfiz ni, kita dah biasa dengan amalan-amalan sunnah. Maksudnya solat berjemaah, lepas tu kita ada yang konsep yang makan dalam talam, menghidupkan sunnah-sunnah di tahfiz. Tapi dalam bentuk norma yang baru ni, dengan adanya konsep-konsep pencegahan, prinsip pencegahan, maksudnya diorang kena adoptkan contoh, adakah dari segi penjarakan sosial, mengawal, itu adalah salah satu punca macam mana kita nak eliminate ataupun kita nak menghapuskan risiko tersebut. Okey? Lepas tu, dari segi konsep new norm pula, macam contoh, kalau risiko tersebut tidak boleh dihapuskan, mungkin kita kena dah fikirkan satu norma yang baru. Mungkin tahfiz home-based learning ataupun tahfiz daripada rumah secara secara maya. Maksudnya talaki, tasmid dia melalui online. Ya. Lepas tu kita kena juga adakan dari segi risiko ni tidak boleh dihapuskan, tapi tak boleh juga, memang dia kena pergi juga. Maksudnya dia orang kena adakan juga langkah-langkah kawalan mengikut hierarki kawalan. Yang pertama, penghapusan. Yang kedua, penggantian. Yang ketiga, kawalan kesertaan. Yang keempat, kawalan pentadbiran. Dan yang last sekali adalah
personal protective equipment. Itu yang kita boleh support daripada tahfiz. Macam mana kita boleh mengadaptasikan new normal ni kepada pelajar-pelajar dan juga tahfiz-tahfiz. Ya. Tapi ada yang menyatakan agak sukar untuk tahfiz-tahfiz yang mungkin daif dan sebagainya untuk kita nak memulakan macam contoh kementerian ada menyatakan macam apa SOP macam contoh SOP sanitasi, SOP dari segi daftar bersalaman, itu adalah antara yang dos-dos yang gariskan kepada semua aktiviti-aktiviti umum sebenarnya termasuk dalam sektor pendidikan sebenarnya. Yalah. Baik, Encik Talib, sejak PKP ini dilaksanakan pada 18 Mac, apa agaknya langkah-langkah awal yang diambil dalam penjagaan pusat tahfiz ini? Adakah kesemua pelajar perlu kekal di madrasah masing-masing ataupun dibenarkan untuk pulang ke rumah semua? Semaklum saya, kebanyakan pelajar-pelajar ni memang ada dah balik dah ke rumah masing-masing. Dan ada yang kena kuarantin itu memang ada dekat tahfiz masing-masing lah. Tapi apa pendekatan yang sekarang telah boleh ambil kebanyakan tahfiz, apa yang kita orang bincangkan dalam kita orang punya grup dalam tu, pertama sekali mereka dah start buat home based learning. Tapi bila buat home based learning ni ada kekangan-kekangan yang timbul sebenarnya. So mereka telah pun dah start sebenarnya bertasmid secara dalam talian dengan guru, dan sebenarnya benda itu dah dilakukan, cuma belum secara menyeluruh. Sangat menarik Encik Talib timbulkan tentang pembelajaran dalam maya itu. Kita mungkin sering berbincang tentang cabaran untuk mengadaptasi kepada pembelajaran dalam talian ini, bukan saja buat pusat tahfiz sendiri tapi untuk pelajar di seluruh dunia malah sekarang ini berdepan dengan cabaran itu, bagaimana untuk adaptasi kepada normal baharu ini. Boleh ceritakan lebih terperinci dengan menghubungkan tentang pembelajaran dalam talian ini? Kami tak dapat nak bayangkan lagi bagaimana agaknya pengajian tahfiz ini dapat dilakukan secara maya. Jadi boleh perincikan terutamanya saranan pihak pengamal OSH sendiri, bukan saja dalam jangka masa pendek ketika kita berada dalam PKP ini, tetapi melihat kepada jangka masa panjang selepas PKP tamat, pasca PKP ini, apa saranan OSH untuk memastikan pembelajaran dalam talian ini dapat bertahan dalam jangka masa yang panjang dan pelajar-pelajar tahfiz ini dapat menyesuaikan diri dengan normal baru ini? Okey, pertama kita kena fahami dulu konsep pembelajaran tahfiz itu sendiri. Sebab tahfiz ni kebanyakannya ada yang jenis macam ada talaki, ada tasmid, ada tahri dan murajaah. Maksudnya mengulang kaji dan sebagainya. So ada konsep-konsep yang memang boleh dilaksanakan secara maya, maksudnya melalui handphone dengan guru, dengan di laptopnya ataupun buat panggilan WhatsApp dan sebagainya. Boleh mengaji satu persatu. Sebutan tu kalau clear tak ada masalah sebenarnya. Ya. Lepas tu rintangan pula yang akan timbul, kekangan yang akan timbul ialah pertama sekali kadang-kadang bila dalam satu rumah tu laptop tu satu ataupun handphone tu mak ayah pakai, dan pelajar tahfiz kebanyakannya memang tak dibenarkan bawa handphone. Itu adalah salah satu kekangan yang sangat besar sekarang ni. Tapi bila dekat rumah pula ibu bapa tu dah bawa handphone pergi kat tempat kerja dan ada satu, maksudnya kat sini pertama sekali kita kena tengok, mungkin tahfiz dah boleh bersedia dengan home based learning, tetapi komitmen ibu bapa dan masyarakat macam mana nak menyumbang untuk membantu anak-anak mereka untuk pembelajaran secara maya ni. Itu yang saya nampak pertama sekali, pelaburan dalam menyediakan peralatan dan alat sokongan pembelajaran daripada tahfiz home based learning sebenarnya. Baik, Encik Talib, jika sebelum ini kita dapat saksikan kebanyakan ada beberapa pusat tahfiz yang terpalit dengan isu keselamatan, seperti desain pusat tahfiz itu tidak mengikut spesifikasi dan sebagainya, dan kalau ini kita melihat kepada isu COVID-19 ini, kita dapati beberapa ataupun banyak kes melibatkan pelajar di pusat tahfiz ini yang saya percaya mereka ini mempunyai kontak rapat dengan beberapa kluster besar seperti Seri Petalin dan sebagainya. Jadi di pihak berwajib sebenarnya bagaimana ini satu langkah ataupun satu tugas yang amat berat sekali untuk pihak berwajib untuk memastikan, pertama dari segi keselamatan melihat kepada spesifikasi bangunan dan sebagainya, kedua keselamatan melihat kepada pencegahan COVID-19. Apa agaknya yang perlu dilakukan ini? Okey, pertama sekali kita membicara dua perkara. Pertama dari sudut keselamatan, iaitu dari segi keselamatan bangunan, keselamatan dari segi reka bentuk dan sebagainya. Yang kedua adalah kita berbicara tentang kesihatan, di mana COVID-19 ini menjurus kepada kesihatan. Dan
di sini maksudnya budaya di tahfiz ni dari segi hygiene ataupun dari segi kebersihan diri perlu dipertingkatkan. Macam contoh apa yang disarankan macam sekarang ni, macam pengamal OSH, dia dulu kita akan tengok dari segi sudut kebakaran, ERP, emergency response dan sebagainya. Tapi sekini kita dah mengubah kita punya sudut pandang kepada yang lebih luas, iaitu dari segi pertama sekali ialah kesihatan diri, yang kedua kesihatan persekitaran, yang ketiga ialah kesihatan mental. Macam mana kita boleh bantu pelajar-pelajar dan juga dari model yang kita boleh laksanakan dari sudut kesihatan, macam mana dia nak buat dari segi kesihatan persekitaran, di mana dari sudut macam mana kita nak buat sanitasi, dari segi sudut hygiene dan sebagainya. Itu yang kita kena tengok, sebab pengamal memang akan menjuruskan kepada dua. Tapi bila dah berlaku COVID-19, lagi kita akan detailkan dari segi 3 faktor kesihatan yang telah pun saya ceritakan tadi. Ya, tadi seperti Encik Talib sebut tentang dalam setiap cabaran itu ada juga peluang, dalam setiap krisis ada peluang baru. Dan seperti yang dimaklumkan ataupun dikatakan oleh Hafizi tadi, kita lihat kes-kes pusat tahfiz sebelum ini ada terpalit dengan isu keselamatan. Jadi mungkin Encik Muttalib dalam pandangan sendiri peribadi ada melihat kepada krisis COVID-19 ini sebagai satu peluang untuk memperbaharui aspek keselamatan dalam pusat tahfiz apabila pelajar perlu pulang ke rumah dan pusat tahfiz juga ditutup. Mungkin ini beri peluang kepada pihak keselamatan untuk memastikan pembaharuan dilakukan pada pusat-pusat tahfiz ketika mereka ditutup sekarang. Okey, betul. Sebab sekarang ni apa yang kita maklum sekarang kebanyakannya pusat-pusat tahfiz ada tutup. Dan di sinilah kita ambil peluang untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan ilmu kepada pengusaha-pengusaha tahfiz, memulakan proses-proses pembersihan. Contohnya dari segi design ataupun dalam contoh asrama, bila dia padat. Bila kita ikut dari segi penjarakan sosial, kita berikan ilmu kepada mereka untuk pastikan asrama itu betul-betul mengikut spesifikasi yang diminta oleh KKM dengan ada penjarakan sosial. Macam mana kalau kita dekat tahfiz ni, kita nak buat macam contoh dari segi murajaah ataupun kita nak membaca secara berkumpulan. Apa jarak-jarak yang perlu, macam mana kita nak menandakan dan sebagainya. Ini adalah satu peluang yang sangat bagus untuk kepada pihak-pihak tahfiz untuk melihat kembali dasar-dasar kesihatan di tahfiz itu sendiri dengan mengadaptasikan langkah-langkah kawalan seperti yang disarankan oleh pengamal yang saya ceritakan tadi, insya-Allah. Ya, dan menyentuh sedikit tentang itu, kita banyak sebut tentang saranan, cadangan, idea yang dilontarkan kepada pihak pengurusan madrasah itu sendiri. Tetapi ini hanyalah saranan yang kita mampu buat. Pada pandangan Encik Muttalib sendiri, adakah saranan ini mencukupi atau perlu tindakan undang-undang yang lebih ketat, peraturan yang lebih ketat untuk memastikan cadangan, saranan yang dibuat ini ditepati dengan lebih ketat? Okey, kalau ikutkan daripada Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, memang telah ada satu garis panduan, itu prinsip pencegahan yang telah pun perlu dilaksanakan kepada aktiviti umum termasuklah pendidikan. Tapi dari sudut macam contoh pendaftaran, dari segi kelulusan tahfiz, dari segi itu semua, saya rasa kita perlu mengadakan satu perundangan yang ketat di mana mana-mana yang tak boleh follow dan sebagainya perlu sebenarnya salah satu masalah dia orang ni adalah ramai tak ada kefahaman dasar pendidikan, latar belakang pendidikan yang berbeza. Tapi dengan kami di sini, kami buat apa? Kami cuba menghubungkan antara pihak autoriti dengan pihak madrasah dan tahfiz untuk mendapatkan input-input yang direct daripada autoriti. Sebab tahfiz ni kebanyakan hanya akan berurusan dengan Jabatan Agama Islam Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri. Mereka tidak tahu pun kewujudan DOS. Mereka tidak tahu pun kewujudan Perkeso. Sedangkan peluang yang ada kat sini ialah untuk kita memberikan input pada mereka. Tekangan yang timbul ialah pertama sekali pelaksanaan tu mereka akan memikirkan dari segi kos sebenarnya. Di sini pihak Keselamatan Kesihatan Pekerjaan macam pengamal OSH, kami akan menyarankan the minimum requirement dan dengan minimum cost. Contoh saya bagi satu sahaja, itu proses sanitasi. Proses sanitasi ini boleh saja dihadirkan dengan kos yang murah seperti menggunakan Clorox dengan bancuan-bancuan dengan kuantiti-kuantiti tertentu. Tak perlulah kita nak beli satu kimikal ataupun kimikal sanitasi yang mahal. Itu adalah salah satu contoh yang mana kita boleh bantu dari kekangan kos yang timbul dalam pelaksanaan tersebut. Dan dari segi sudut undang-undang,
saya menyarankan DOSH memang dah ada undang-undang di sendiri dan termasuk sebagai tempat kerja statis yang lebih daripada 5 orang ni dah termasuk dengan kena adakan daftar keselamatan kesihatan pekerjaan, tapi campur dengan linkkan juga dengan Jabatan Agama Islam Negeri dan juga Majlis Agama Islam Negeri, insya-Allah. Cik Muttalib, secara ringkasnya kita nak melihat di peringkat sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah dan juga tadika, taska dan sebagainya, melihat kepada pasca PKP. Sekiranya sekolah mula dibuka, penjarakan sosial itu masih lagi harus diadaptasi ataupun harus dijalankan, dan adakah KPM sendiri harus meneliti core curriculum dan juga jadual harian, seperti setiap hari kita ada perhimpunan harian dan juga acara-acara sukan, adakah perlu dibatalkan, bagaimana? Mungkin ada saranan yang diberikan. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dalam MITI punya laman web, memang dah ada dah sektor pendidikan, memang dah keluar satu SOP di mana sisi persekolahan, macam mana dia nak penjarakan sosial, macam mana nak gunakan hand sanitizer, macam mana kita nak ambil rekod suhu dan sebagainya, dan juga susun aktor meja, memang SOP itu dah ada dalam MITI punya website dan untuk sektor pendidikan. Benda yang sama boleh adaptasikan. Contohnya sekarang tuan-tuan, macam contoh perhimpunan lebih daripada 10 orang, contoh taklimat pegawai yang buat masa sekarang ni tidak dibenarkan mengikut sektor pendidikan dengan pengurusan KPM. Dan macam contoh kalau di macam kelas, apa yang kata kalau pelajar tu ramai, ada saranan untuk kita laksanakan secara pagi satu sesi, petang satu sesi, macam tu. Untuk mengelakkan pertama sekali ialah perkumpulan ramai-ramai tu. Sebab memang kita kena hidup buat masa sekarang dalam tempoh setahun atau 2 tahun yang mendatang ini, kita kena selalu bersangka yang memang ada, benda tu memang ada, COVID tu memang ada dalam sekeliling kita. Sebab tu kita kena buat langkah-langkah pencegahan dengan langkah-langkah persekolahan dan sebagainya, insyaAllah. Baik, Cik Muttalib, sebelum kita tamatkan perbincangan kita, ada sedikit persoalan yang saya nak timbulkan ini. Pada pandangan Cik Muttalib sendiri, banyak pengalaman dalam bidang keselamatan ini. Bila agaknya, dalam pandangan peribadi Cik Muttalib sendiri, bila agaknya kita boleh jangkakan sekolah ini patutnya dibuka melihat kepada pandemik COVID-19, walaupun PKP akan tamat dijangka pada berapa minggu akan datang lagi, namun kita lihat kepada normal baharu dalam jangka masa mungkin 1 tahun 2 tahun yang akan datang sekiranya vaksin tidak ada lagi. Bila agaknya sekolah akan dibuka seperti biasa agaknya pada pandangan Cik Muttalib? Kalau pandangan peribadi saya, pertama sekali kita kena adoptkan kepada anak-anak kita. Mungkin kita ada 2 peringkat anak-anak, satu peringkat menengah dan satu peringkat rendah. Bagi peringkat menengah mungkin tak ada masalah sebab mereka boleh memahami dari segi perundangan dan sebagainya. Dari segi anak-anak yang kecil ni agak susah untuk kita nak laksanakan. So apa yang saya boleh sarankan ialah kita boleh buka sekolah tapi ikut pada kategori-kategori yang saya katakan. Mungkin sekolah menengah dulu. Lepas tu baru kita pergi pada sekolah rendah dan seterusnya baru pergi pada sekolah yang tadika dan tafi. Mungkin secara berperingkat. Yang kedua ialah ilmu berkaitan dengan penjarakan sosial. Memang kita boleh bagi tahu, boleh kita bagi latihan, tetapi macam mana pelaksanaan. So kalau ikut peribadi saya, itu yang saya boleh sarankan. Mungkin kita dalam 2 ke 3 bulan lagi kita boleh buka sekolah tapi secara berperingkat dengan orang yang sekolah menengah, lepas tu barulah sekolah rendah dan seterusnya kepada tadika dan tahfiz, insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Abdul Muttalib Muhammad Ali, merupakan Presiden Pengamal OSH Pahang, kerana sudi berkongsi pendapat bersama dengan kami, dan kita akan berehat dulu seketika, kembali selepas ini.